ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isri, Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pembanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan berangkat menghadiri majlis meraihkan Hari Puja Usia Baginda. Majlis disembahkan oleh kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Jerudong Park and Polo Club, Jerudong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isri dijunjung oleh Yang Dimuliakan Seri Laila Pengiring Diraja, Datin Seri Utama Dayang Hajah Rosnah binti Abdullah dan Datin Paduka Dayang Hajah Jahrah binti Haji Muhammad, Pengerusi 1 dan Pengerusi 2 kumpulan tersebut dan isteri-isteri Menteri-Menteri Kabinet. Berangkat sama Paduka-Paduka Anakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Majlis dimulakan dengan bacaan doa selamat dan doa kesyukuran oleh Dayang Hajah Azizah binti Haji Muhammad, isteri Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin wa sallim tasliman katsira athiran daiman abada ila yaumiddin wa hasbunallahu ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembah alu-aluan, Datin Paduka Dayang Hajah Jahrah antara lain menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isri atas perkenan Baginda berangkat bercemar duli ke majlis ini. Di kesempatan yang baik ini, seluruh ahli kumpulan dengan rasa penuh hormat dan takzim serta dengan diiringi perasaan tulus ikhlas, sukacita menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan selamat puja usia ke hadapan Majlis ke bawah Duli Tuan Patik. Hamba-hamba ke bawah Duli Tuan Patik memohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya ke hadapan Majlis ke bawah Duli Tuan Patik. Dikurniakan usia yang berkat dengan kesihatan yang berterusan, iman yang kukuh dan sempurna, serta keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sentiasa menikmati kehidupan yang bahagia dalam sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, peduka-peduka anakda, cucunda dan ahli kerabat ke bawah Duli Tuan Patik. Pada majlis ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isri juga berkenan memotong kek Hari Puja Usia dan menerima pasambah yang disembahkan oleh ahli-ahli kumpulan.
Majlis diserikan dengan tayangan video ristaan Majlis Ulang Tahun Hari Puja Usia 2019. Alunan dikir Maulud bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara menjelang Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal nanti. Majlis Dikir Maulidur Rasul yang diadakan selama 12 malam berturut-turut itu bermula semalam. Majlis pembukaan Dikir Maulud tertumpu di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Tazkirah mengenai kelebihan selawat disampaikan oleh Awang Muhammad Nashid bin Supri, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah, yang menyentuh tentang menanamkan rasa kasih dan cinta terhadap Rasulullah SAW serta memohon ganjaran istimewa dan syafaat bagi mereka yang berselawat ke atas baginda adalah amalan mulia dalam pembentukan jati diri individu Muslim. Suatu tuntutan rangkaian iman yang ada hubung kait dengan keimanan. Dikir Assalamualaikum dibawakan oleh kumpulan pendikir Masjid Omar Ali Saifuddin dan belia Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin. Sementara dikir Bisyahrin Udana Laila dipersembahkan oleh pasukan dikir Kampung Subuk dan pasukan dikir Kampung Belimbing. Manakala dikir Alham Allah dibawakan oleh pasukan dikir Persatuan Perangkap Kampung Burung Pingai Brakas. Persembahan dikir Ashrakal adalah dari kumpulan dikir Jabatan Pengajian Islam. Doa dikir dibacakan oleh Begawan Mudim Haji Matasim bin Haji Matusin, sementara doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan bin Khatib Datuk Paduka Haji Imran bin Haji Kuncang. Sementara itu, beberapa kementerian juga mengadakan majlis pembukaan dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang mengadakan majlis umpamanya di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku penasihat Jawatankuasa Takmir masjid tersebut. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis disertai oleh kumpulan pendikir, Ahli Jawatankuasa Masjid Suri Suri Begawan Raja Pengiran Anak Damit dan kumpulan pendikir jemputan Kumpulan Al-Mukmin Lambak Kanan. Rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan tidak ketinggalan mengadakan majlis serupa di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Aktiviti tahunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan ini dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan.
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan majlis yang sama di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Meja Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Rombongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis serupa di Masjid Kampung Penabai, Kuala Tutong. Mengetuai rombongan yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Majlis pembukaan dikira sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan 12 malam berturut-turut juga diadakan semalam di Surau Polis Kawalan di Raja Beribi, Gadong. Hadir Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis diselajurkan dengan bacaan doa selamat bagi seorang anggota Pasukan Polis di Raja Brunei yang akan turut serta dalam kumpulan ke-17 bagi misi Pasukan Pemantauan Antarabangsa di Mindanao, Republik Filipina. Sementara itu, di daerah Blyth, majlis yang sama diadakan di Masjid Kampung Sungai Liang. Hadir Awang Ramli bin Haji Jamuddin, pegawai daerah Blyth. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan dikira ahli-ahli jawatankuasa tertinggi sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW peringkat daerah Tutong pula mengadakan majlis serupa di Masjid Kampung Bang Dalam. Hadir Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Hadir sama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan buku bacaan daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Di daerah Temburong, majlis pembukaan dikira sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Majlis dimulakan dengan salat maghrib berjemaah dan seterusnya membaca dikir Syarafil Anam beramai-ramai. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 165 hari yang lalu. Teruskan bersama kami untuk mengetahui butirannya. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baru dicatatkan hari ini. Dalam saran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 147 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 165 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 6 kes. 311 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory, manakala seramai 7,091 menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 221 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020
sebanyak 64,661 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Hasil seni lukis beberapa orang pelukis tempatan sedang dipamerkan di Kompleks Membeli Belah Mabuhay dengan tema Loreng Dinamika. Pameran tersebut dibukakan sehingga 1 November ini. Majlis pembukaannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pameran menonjolkan hasil seni 15 pelukis yang dikenali di negara ini seperti Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas, Dr. Haji Zakaria bin Haji Abdul Hamid, Datu Haji Supri Haji Abdul Ghafur, Pengiran Timbang bin Pengiran Haji Tuah, Haji Dayang bin Haji Mutalib dan lainnya. Pameran dibukakan bagi orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam. Seorang lelaki penduduk tetap berusia 60 tahun telah ditahan semasa serbuan judi 4D di kawasan Kampung Luagan Timbaran, daerah Tutong. Serbuan dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Tutong dan Balai Polis Lamunin. Suspek merupakan penjual nombor 4D dan tidak bekerja. Turut bersubahat seorang wanita berumur 50 tahun warga negara Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah kepada si penjual. Semasa serbuan dijalankan, pasukan polis di Raja Brunei juga mendapati seorang lelaki dipercayai sebagai pembeli, warga negara Bangladesh berumur 39 tahun yang bekerja sebagai tukang mesin rumput. Penggeledahan dibuat di seluruh kawasan dalam rumah suspek dan menjumpai sejumlah wang taruhan. Juga dijumpai telefon bimbit milik wanita warga Filipina yang bersubahat mengandungi nombor 4D yang telah dihantar oleh pelanggan dipercayai untuk melanggan aktiviti judi 4D. Satu potongan kertas kecil mengandungi nombor taruhan 4D dan wang ringgit juga dijumpai yang mana pada waktu serbuan, kertas tersebut telah pun ditelan oleh si penjual. Kesemua barang bukti dirampas dan ketiga-tiga suspek dikeluarkan jaminan polis sebanyak RM1,000 tunai setiap seorang dengan seorang penjamin tempatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4(C Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28 yang membawa kepada hukuman denda maksimum sebanyak RM20,000 dan 12 bulan penjara. Kumpulan Pemaju Google Brunei GDG dan Pembuat Teknologi Wanita Brunei WTM dengan sokongan Kolej Perniagaan Laksmana, Kuku Brunei dan Rakan Strategik Majlis Belia Brunei menganjurkan DevFest 2020 yang menghimpunkan para peminat teknologi untuk belajar dan berkongsi mengenai teknologi. Dengan tema Upskilling Brunei in Industrial Revolution 4.0, DevFest tahun ini merupakan acara melibatkan para pesertanya memilih untuk berbincang secara dalam talian atau menghadiri sesi secara bersemuka di Kolej Perniagaan Laksmana. Acara diisikan dengan perbincangan teknikal dan bengkel oleh penyampai dari dalam dan luar negara serta pameran projek oleh komuniti pemaju berbakat di negara ini. Kerja-kerja pembaikan PAM pembentungan di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Lumut Zon B daerah Blyth masih dalam pelaksanaan. Kawasan-kawasan terjejas ialah Jalan Lamiding, Jalan Bagu, Jalan Piai, Jalan Sumbui-Sumbui dan Jalan Nibong, rancangan perumahan negara Kampung Lumut. Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan menasihati orang ramai untuk memberikan kerjasama dan berhati-hati sepanjang kerja-kerja sedang dilaksanakan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau live channel 123, talian telefon, Facebook atau email Jabatan Kerjaya Brunei Darussalam.